Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang apakah itu pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia juga dikenali sebagai perhambaan zaman moden, iaitu pemerdagangan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram seperti aktiviti buruh paksa, perhambaan, pelacuran dan keldai dadah. Cara pemerdagangan manusia melibatkan penglibatan merekrut, membawa, memindah, menggunakan unsur paksaan dan kawalan kuasa, melakukan penculikan secara kekerasan, penipuan, mangsa dianiayai, dieksploitasi serta penjenayah menggunakan kedudukan bagi tujuan mendapatkan keuntungan. Pemerdagangan manusia terbagi kepada beberapa kategori. Pertama adalah melalui eksploitasi seks, di mana mangsa diperdaya dengan janji-janji palsu sebelum dijadikan pelacur. Yang kedua, buruh paksa ataupun pengabdian domestik secara paksa, di mana mangsa diseludup dari dalam atau keluar negara untuk bekerja secara paksa sebagai pembantu rumah, buruh kasar atau pengemis. Seterusnya, melalui pemindahan organ, mangsa yang diculik dan dibunuh untuk diambil organ dan diniagakan di pasaran gelap. Melalui pemerdagangan bayi, bayi juga turut diseludup dan dijual di pasaran gelap dengan harga tinggi mengikut permintaan. Dan yang terakhir, melalui keldai dadah. Keldai dadah ini digunakan apabila memperdayakan mangsa dengan tawaran mewah dan upah yang tinggi untuk keluar negara tanpa menyedari bahawa mereka menyeludup dadah. Antara situasi berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Ini disebabkan oleh masalah ekonomi, kemiskinan, keluarga, desakan hidup, ketidakstabilan politik, ancaman sosial dan bencana alam. Selain itu, peluang pekerjaan, mobiliti sosial, keselamatan, lokasi strategik serta kesamaan budaya dan bahasa turut menjadi penyebab migrasi dan pemerdagangan manusia. Antara situasi risiko adalah tawaran kerja di luar negara, mana tawaran kerja di luar negara dengan gaji yang tinggi dan tarikan ekonomi yang stabil serta keinginan melakukan anjakan perubahan menyumbang kepada risiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Yang kedua, kurang pengawasan ibu bapa. Kecuaian ibu bapa ditambah dengan anak-anak yang kurang berpengetahuan menyebabkan mereka mudah menjadi mangsa kepada sindiket penculikan dan pemerdagangan. Yang ketiga, kurang pengetahuan tentang isu pemerdagangan manusia. Individu yang kurang berpengetahuan tentang isu ini akan menyebabkan mereka mudah mempercayai dan terpedaya dengan sindiket antarabangsa. Sindiket ini akan menyalahgunakan visa pelajar dan visa pelacuran. Seterusnya, melalui penipuan. Penjenayah menyamar sebagai ejen buruh dan menipu mangsa dengan pelbagai tawaran menarik di tempat baru. Akhirnya, mangsa yang berhijrah terpaksa mengikut arahan ejen seperti menjadi hamba seks, keldai dadah dan pengemis. Yang kelima, konflik di dalam negara seperti peperangan, konflik keagamaan dan etnik seperti yang berlaku di Myanmar menyebabkan rakyat Myanmar berketurunan Rohingya menjadi mangsa pelarian. Manakala peperangan yang berterusan berlaku di Timur Tengah yang melibatkan negara seperti Yaman, Syria, Jordan dan Palestin membuatkan rakyatnya melarikan diri ke Asia Tenggara dan Eropah serta terpaksa bekerja dengan upah yang terhad. Dan akhir sekali, melalui perkahwinan kontrak. Satu kontrak perkahwinan dirunding oleh individu selain pihak yang berkahwin atau tanpa penglibatan dan persetujuan mereka, mereka diperdaya bagi tujuan menjalankan kegiatan pelacuran. Bagaimana cara mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia? Yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawal aktiviti anak-anak agar tidak terpedaya dengan orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Ibu bapa juga mesti menjelaskan bahaya pemerdagangan manusia supaya kesedaran bahaya ini dapat diketahui oleh anak-anak. Ibu bapa membuat aduan kepada pihak berkuasa jika berlaku aktiviti mencurigakan di kawasan tempat tinggal. Bagi individu yang bekerja di luar negara, perlulah sentiasa berkongsi perkembangan diri dengan ibu bapa atau keluarga supaya tidak terjebak dengan bahaya ini. Yang kedua, sentiasa berwaspada dengan tawaran gaji. Sindiket tempatan maupun antarabangsa akan menggunakan pelbagai taktik, bukan sahaja tawaran gaji yang lumayan, bahkan menipu dengan janji palsu seperti skim pemberian rawatan percuma, cuti tahunan yang panjang, peluang untuk melancong,
serta rumah yang percuma dan sebagainya. Yang ketiga, menapis kebenaran iklan pekerja di internet. Pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menapis iklan pekerjaan di internet sama ada dari dalam atau luar negara bagi memastikan bahawa iklan pekerjaan yang dipaparkan adalah sahih supaya individu yang memerlukan pekerjaan tidak tertipu. Keempat, individu yang ingin bekerja di luar negara harus peka akan maklumat penting tentang destinasi pekerjaan. Dan yang kelima, kempen kesedaran. Melalui kempen kesedaran yang membentuk pendidikan serta kesedaran terhadap anti pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran jalankan secara berterusan di sekolah, IPTA atau IPTS dan melalui peranan media massa. Dan yang terakhir, berwaspada dengan orang yang baru dikenali. Elakkan daripada memberikan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan alamat rumah kepada orang lain, terutamanya individu yang baru dikenali. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.